Sebab itu hadis Nabi sebut di padang mahsyar kelak, kaki ataupun berdirinya manusia itu tidak akan berganjak di padang mahsyar kelak, melainkan ia ditanya tentang beberapa perkara. Yang pertama iaitu tentang waktu hidupnya, apa yang telah dia perlakukan. Cuba kita bacakan surah Wal-Asr. Sama-sama kita baca, boleh? Kita baca dulu, lepas tu kita tengok terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh kuat-kuat tak? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud demi masa, wal asr, demi masa, wal asr, lagi Allahu akbar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya apabila Allah gunakan takkid, Allah menyatakan kesungguhan, Allah menyatakan penekanan, inna, sesungguhnya. Kalau saya sebut perkataan kan, saya ni manusia biasa, guna tu biasa je lah. Memang orang perempuan lagi lah suka guna perkataan takkid menguatkan ni. Bang, sesungguhnya saya sangat penat. Dia nak cakap dia penat sangat lah tu. Orang lelaki dia jarang guna perkataan-perkataan penguat-penguat ni. Bang, penat ke? Penat lah juga. Padahal dia penat sangat. Yang orang perempuan tak adalah penat sangat. Bang, saya penat sangat penat. Tak tahulah dia nak cakap dia beribu-ribu lemon penat tu. Jadi apabila Allah menggunakan perkataan yang takkid untuk menguatkan, sedangkan Allah tak perlu pun nak menyatakan sesuatu untuk menguatkan, kerana kata-kata Allah itu maha benar. Tapi bila Allah guna, maksudnya ia betul-betul. Bila Allah sebut innal insana, sesungguhnya insan, manusia. Dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, ada Allah seru dengan perkataan al-mu'minun, ada juga as-salihun, as-salihin, ada al-muslimun. Tapi bila Allah guna perkataan insan, Allah sedang menghinakan kita. Sebab perkataan insan ia bermula daripada perkataan nasiah, iaitu lupa. Sesungguhnya makhluk pelupa ini iaitu insan, iaitu manusia. Manusia yang pelupa ini, innal insana lafi khusr. Mereka ini dalam keadaan kerugian. Lafi khusr, benar-benar rugi. Sebab ada huruf lam di situ. Lafi khusr, benar-benar dalam keadaan kerugian. Illa, di situ adanya perkataan kecuali. Illa, kecuali. Maksudnya sebahagian besarnya rugi, kebanyakannya rugi, hampir semuanya. Maksud nak sebut kebanyakannya sangat-sangat rugi. Illa, kecuali. Sangat sedikit maksudnya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, mereka yang selalu mengingat tentang kebenaran, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, yang sentiasa mengingat tentang kesabaran. Allahu akbar. Sebab itu muslimat sekalian, jangan kecewa. Kenapa saya sebut muslimat? Sebab orang perempuan yang suka mengadu pada saya, orang lelaki jangan mengadu. Jadi saya tak tahulah muslimin macam mana keadaan dia. Tapi ramai orang perempuan suka mengadu pada saya. Ustazah, saya dah letih dah bagi nasihat kat suami saya, tak ada nak berubahnya dia. Ustazah, saya dah letih dah nasihat anak-anak. Ustazah, saya rasa macam malah nak cakap dah dengan suami saya. Saya je asyik nak baca al-mulk, dia tak nak. Contohlah apa-apalah. Saya nak berubah. Saya ingatkan dia baca selawat, dia kata awak nak baca, jangan nak bising-bising. Allahu akbar. Bila kita baca firman Allah ini, bila Allah sebut siapakah orang yang tak rugi, itu adalah orang yang sentiasa mengingat tentang kebenaran, orang yang sentiasa mengingat tentang kesabaran,
dan orang yang sentiasa beramal soleh. Allahu Akbar. Jadi bila Allah takdirkan kita dapat suami yang kurang ingat kepada Allah, dapat isteri yang kurang ingat kepada Allah, dapat anak yang kalau tak diingat dia tak buat. Ustazah, sampai bila anak saya kau tak suruh semayang? Tak semayang dia. Kalau saya tak kejutlah suami saya, tak bangun dia. Allahu Akbar puan. Kalau puan dapat anak macam robot, sekali dia cakap, esok terus buat, tak payah cakap lagi, puan rugi. Kalau sekali dia cakap, esok bangun awal, dah seumur hidup dia bangun awal. Kalau sekali cakap, stoken ni letak tempat betul ni, sekali dia cakap, lepas tu stoken semua. Tapi pernah tak kita terfikir kenapa anak kita selalu kena cakap selalu? Hari-hari kena cakap, beg sekolah siapa ni, kenapa tak letak dekat tempat? Saya cakap macam ni sebab saya pun sama lah. Saya ada anak 7 orang kan, 5 orang dah sekolah. Rasa pesan benda sama je hari-hari. Bawa balik beg sekolah kat situ lah. Stoken macam tu lah. Kasut sekolah pun kena pesan. Bila kita balik ni kasut siapa tak letak atas rak ni. Bila pagi-pagi kena sound selalu. Kemas bilik dulu sebelum pergi sekolah. Kadang-kadang tu kan tak tahan, tak sabar. Sampai bila Umi nak cakap benda yang sama? Betul tak ayat tu? Biarlah macam tu sampai mati, supaya kita kekal saling ingat mengingat tentang kebenaran. Kalaulah anak kita ni macam robot, semua dia buat macam kita nak, dah hari kedua kita nak cakap apa lagi? Kita nak nasihat apa lagi? Kalau sekali je nasihat, makan elok-elok, jangan gopoh-gapah. Lepas tu dah elok, tak ada gopoh-gapah. Dah kita tak ada dah lagi peluang nak nasihat tu. Tapi kenapa manusia Allah ciptakan pelupa? Kita pun lupa, anak pun lupa, suami pun lupa, isteri pun lupa, supaya kita kekal. Ayat tadi tu, manusia ini lupa, sesungguhnya manusia ini dah keadaan lupa, kecuali. Sebab semua manusia lupa, kecuali mereka yang tetap sabar mengingat-ingat tentang kebenaran. Allahu Akbar. Maka kalau orang perempuan membebel, sampai bila saya nak kejutkan awak bang? Oi, kalau saya mati ni awak ni siapa nak kejut tak tahu. Saya kahwin barulah. Masya Allah. Jadi kita bila faham tentang konsep dalam surah Al-As tu, kenapa Allah mulakan dengan perkataan lupa? Kemudian Allah kata, kecuali orang yang sentiasa sabar tadi tu, mengingat kebaikan dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu hadis Nabi sebut, di padang mahsyar kelak, kaki ataupun berdirinya manusia itu tidak akan berganjak di padang mahsyar kelak, melainkan ia ditanya tentang beberapa perkara. Yang pertama iaitu tentang waktu hidupnya, apa yang telah dia perlakukan. Cuba kita bacakan surah Wal-As. Sama-sama kita baca, boleh? Kita baca dulu, lepas tu kita tengok terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh kuat-kuat tak? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud demi masa, wal asr, demi masa, wal asr lagi. Allahu Akbar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, apabila Allah gunakan takkid, Allah menyatakan kesungguhan, Allah menyatakan penekanan. Inna, sesungguhnya. Kalau saya sebut perkataan kan, saya ni manusia biasa, guna tu biasa je lah. Memang orang perempuan lagi lah suka guna perkataan takkid-takkid menguatkan ni. Bang, sesungguhnya saya sangat-sangat penat. Dia nak cakap dia penat sangat lah tu. Orang lelaki dia jarang guna perkataan-perkataan penguat-penguat ni. Bang, penat ke? Penatlah juga. Padahal dia penat sangat. Yang orang perempuan tak adalah penat sangat. Bang, saya penat sangat-sangat-sangat penat.
Tak tahulah dia nak cakap dia beribu-ribu lemon penat tu. Jadi apabila Allah menggunakan perkataan yang takkid untuk menguatkan, sedangkan Allah tak perlu pun nak menyatakan sesuatu untuk menguatkan, kerana kata-kata Allah itu maha benar. Tapi bila Allah guna, maksudnya ia betul-betul. Bila Allah sebut innal insana, sesungguhnya insan, manusia. Dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, ada Allah seru dengan perkataan al-mu'minun, ada juga as-salihun, as-salihin, ada al-muslimun. Tapi bila Allah guna perkataan insan, Allah sedang menghinakan kita. Sebab perkataan insan ia bermula daripada perkataan nasiah, iaitu lupa. Sesungguhnya makhluk pelupa ini iaitu insan, iaitu manusia. Manusia yang pelupa ini, innal insana lafi khus, mereka ini dalam keadaan kerugian. Lafi khus, benar-benar rugi. Sebab ada huruf lam di situ. Lafi khus, benar-benar dalam keadaan kerugian. Illa, di situ adanya perkataan kecuali. Illa, kecuali. Maksudnya sebahagian besarnya rugi, kebanyakannya rugi, hampir semuanya. Maksud nak sebut kebanyakannya sangat-sangat rugi. Illa, kecuali. Sangat sedikit maksudnya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, mereka yang selalu ingat mengingat tentang kebenaran, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, yang sentiasa ingat mengingat tentang kesabaran. Allahu akbar. Sebab itu muslimat sekalian, jangan kecewa. Kenapa saya sebut muslimat? Sebab orang perempuan yang suka mengadu pada saya, orang lelaki jangan mengadu. Jadi saya tak tahulah muslimin macam mana keadaan dia. Tapi ramai orang perempuan suka mengadu pada saya. Ustazah, saya dah letih dah bagi nasihat kat suami saya, tak ada nak berubahnya dia. Ustazah, saya dah letih dah nasihat anak-anak. Ustazah, saya rasa macam mana malah nak cakap dah dengan suami saya. Saya je asyik nak baca Al-Mulk, dia tak nak. Contohlah apa-apalah. Saya nak berubah. Saya ingatkan dia baca selawat, dia kata awak nak baca, jangan nak bising-bising. Allahu akbar. Bila kita baca firman Allah ini, bila Allah sebut siapakah orang yang tak rugi, itu adalah orang yang sentiasa ingat mengingat tentang kebenaran, orang yang sentiasa ingat mengingat tentang kesabaran, dan orang yang sentiasa beramal soleh. Allahu akbar. Jadi bila Allah takdirkan kita dapat suami yang kurang ingat kepada Allah, dapat isteri yang kurang ingat kepada Allah, dapat anak yang kalau tak diingat dia tak buat. Ustazah, sampai bila anak saya kau tak suruh semayang? Tak semayang dia. Kalau saya tak kejutlah suami saya, tak bangun dia. Allahu akbar puan. Kalau puan dapat anak macam robot, sekali je cakap, esok terus buat, tak payah cakap lagi, puan rugi. Kalau sekali je cakap, esok bangun awal, dah seumur hidup dia bangun awal. Kalau sekali cakap, stoken ni letak tempat betul ni, sekali je cakap, lepas tu stoken semua. Tapi pernah tak kita terfikir kenapa anak kita selalu kena cakap, selalu hari-hari kena cakap, beg sekolah siapa ni, kenapa tak letak dekat tempat? Saya cakap macam ni sebab saya pun sama lah. Saya ada anak 7 orang kan, 5 orang dah sekolah, rasa pesan benda sama je hari-hari. Bawa balik beg sekolah kat situ lah, stoken macam tu lah. Kasut sekolah pun kena pesan, bila kita balik ni kasut siapa tak letak atas rak ni. Bila pagi-pagi kena sound selalu, kemas bilik dulu sebelum pergi sekolah. Kadang-kadang tu kan tak tahan, tak sabar, sampai bila Umi nak cakap benda yang sama. Betul tak ayat tu? Biarlah macam tu sampai mati, supaya kita kekal saling ingat mengingat tentang kebenaran. Kalaulah anak kita ni macam robot, semua dia buat macam kita nak, dah hari kedua kita nak cakap apa lagi? Kita nak nasihat apa lagi? Kalau sekali je nasihat, makan elok-elok, jangan gopoh gapah, lepas tu dah elok, tak ada gopoh gapah.
Dah kita tak ada lagi peluang nak nasihat tu. Tapi kenapa manusia Allah ciptakan pelupa? Kita pun lupa, anak pun lupa, suami pun lupa, isteri pun lupa, supaya kita kekal. Ayat tadi tu, manusia ini lupa, sesungguhnya manusia ini dah keadaan lupa, kecuali sebab semua manusia lupa, kecuali mereka yang tetap sabar mengingat-ingat tentang kebenaran. Allahu Akbar. Maka kalau orang perempuan membebel, sampai bila saya nak kejutkan awak bang? Oi, kalau saya mati ni awak ni siapa nak kejut tak tahu. Saya kahwin barulah. Oh, Masya Allah. Jadi kita bila faham tentang konsep dalam surah Al-As tu, kenapa Allah mulakan dengan perkataan lupa, kemudian Allah kata kecuali orang yang sentiasa sabar tadi tu, mengingat kebaikan dan sebagainya. Allahu Akbar.